Bila batu, hujan sikit, akhirnya masuk air runtuh Kaabah. Jadi akhirnya mereka buat Syazarwan Foundation keliling. Jadi ada Syazarwan Jibril dan ada satu batu yang nampak buruk sikit sebelah kanan lagi. Sedangkan marmar cantik putih, tapi dia sengaja tinggalkan yang lama-lama ni. Itu bekas makam Ibrahim yang asal. So makam Ibrahim yang ada ni asalnya rapat dengan Kaabah. Tapi nak bagi laluan tu mudahkan orang tawaf, maka dijarakkan. Pada zaman khilafah dijarakkan makam Ibrahim pada kedudukan sekarang. So batu yang ada sekarang ni tu kedudukan terakhir Nabi Ibrahim. Batu tu pernah naik tinggi, jadi pernah turun. So kalau kita tengok dalam chamber tu ada 2 tapak kaki Nabi Ibrahim lah. Cuma dia bulat dan tak nampak jari lah, sebab dah ribu tahun dulu tak ada bekas. Jadi orang pegang dan sebagainya. Jadi dia jadi macam tu. So ni zaman Nabi Ibrahim AS meninggikan semula Kaabah. Dan ditakdirkan ceritanya sebelum bina Kaabah ni air Zam-Zam dah keluar semua kan. Maka dia jadi tempat tumpuan lah. So dah start ada binaan, pedagang dah start datang apa semua. So bila dah adanya air Zam-Zam tu. Tu dalam cerita bila mana Ismail letak dekat situ, Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Kan? Hajar duduk kat Bukit Sofa yang lari cari air tu kan. Jalan tiba nampak air lari. Itu yang lampu hijau tu. Kan kita disunatkan bagi orang lelaki berlari-lari anak. Ar-Ramal, dia lari anak sebab Siti Hajar dia excited. Dia cari air tak jumpa, tiba dia nampak macam ada air. Rupanya Fata Morgana. Kan sebab panas sangat kan. So nampak macam ada air, dia pun berlari. Dia pergi tengok tak ada, dia pun jalan 7 kali pusing sampai last dia dekat Marwah. Dia tengok balik Kaabah. Kalau kita kata kalau itu Marwah sana, dia tengok Kaabah, tiba keluar air banyak. Kan? Bila Jibril AS keluarkan air tu, ni ada cerita kat sini lah Jibril keluarkan air tu, dan akhirnya Siti Hajar pun cepat pergi ke situ dan dia kepung air tu. So dia kepung air tu namanya Zam-Zam. Dia kepung guna apa Ustaz? Dia kepung guna tangan dan letak batu-batu. Kalau tak air tu tersebar dan dikatakan dalam sejarah, kalau tidak dikepung, air tu akan membanjiri dan juga menenggelamkan balik bumi ni. So dia kepung tu namanya Zam-Zam. So Zam-Zam maksudnya kepungan air yang keluar daripada tapak kaki Jibril tu. Okey. Jibril yang pijak kawasan tu menyebabkan keluar air. So asalnya tempat ni memang tak ada air kan. Wadi Zizra'in, lembah yang tak ada sebarang tanaman, maksudnya tak ada sebarang sumber air lah. Tadi saya kata apa, Kaabah tu binaan pertama okey. untuk manusia. Kaabah ni binaan yang pertama Allah sebut dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama yang dibina untuk manusia. Allah guna perkataan wudi'a lin-nas, yang diletakkan untuk manusia atau dibina untuk manusia, bi Bakkah mubarakah, di sebuah tempat namanya Bakkah, iaitu nama lama bagi nama Mekah. Nama asalnya namanya Bakkah. Jadi bila ulama sebut, kenapa Allah guna perkataan rumah Allah yang pertama dibina untuk manusia. Jadi ulama bincang sama ada yang membinanya bukan manusia, mana sebelum zaman Nabi Adam lagi, iaitu para malaikat. Dan ada juga ulama sebut yang binanya adalah Nabi Adam AS. Okay, jadi lepas tu runtuh bersama Nabi Nuh, dibina semula oleh Nabi Ibrahim AS. Bila Nabi Ibrahim bina, lepas dia bina Kaabah, dia duduk dekat area Bukit Sofa tu, tempat kita sa'i tu. Ada sebelah tu nama Jabal Abi Qubais. So area situ Nabi Ibrahim duduk. Dia kata, ya Allah, aku dah bina Kaabah. Apa aku nak buat? Okay, itu yang ada dalam surah Al-Baqarah cerita tu kan. Rabbana arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan kepada kami cara ibadat kami. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim buat ibadat-ibadat tertentu. Dan antara lainnya Allah perintahkan lepas Nabi Ibrahim bina Kaabah, Allah perintahkan Ibrahim, kau seru manusia untuk datang. So sebenarnya kita datang ke Mekah atau Madinah ni adalah seruan daripada Nabi Ibrahim AS. Kita mana seruan tu beribu tahun dulu. Hari ni Allah panggil kita untuk datang menyahut seruan Nabi Ibrahim tu. Dia akhirnya kita menyahut labbaikillah labbaik tu. Allah ajak kita melalui Nabi Ibrahim dan kita sahut seruan tadi tu. Alright. Okay, laju-laju sikit. Kalau tak maghrib tak habis. Okay, lepas zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keturunan dia, Nabi Ibrahim dah tak ada, dah balik Palestin. Ismail pun dah nak meninggal semua. Jadi ada satu keturunan orang-orang yang pedagang-pedagang ni, dia dah makin ramai masuk Mekah, namanya kaum Jurhum. Kaum Jurhum. So beratus tahun dah sebelum masuknya zaman Jahiliyah. So senang ceritanya zaman Nabi Isa, kalau kita ingat kronologi Nabi Ibrahim, dia ada anak Ismail daripada Hajar, daripada isteri kedua. Tak lama lepas tu ada pula Nabi ada Siti Sarah pula yang dia tak ada anak asalnya, tiba dapat anak namanya Ishak. Daripada Ishak tu lah lahirnya Nabi Yaakob. Daripada Nabi Yaakob tu lah ada 12 orang anak yang lahir. Antaranya Nabi Yusuf. Sejak pada tu lah lahirnya keturunan Bani Israel. Daripada 12 anak Nabi Ibrahim, antaranya bernama Yahuza. Daripada Yahuza tu lah lahirnya Yahudi.
daripada Nabi Yaqub, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, itu semua tu sampai Nabi Isa. Majoriti ada yang bukan, adalah Bani Israel. So Nabi-Nabi Bani Israel semua daripada Nabi Ishak, anak daripada Siti Sarah. Adapun anak Siti Hajar, Ismail, daripada keturunan tu dah lahir seorang aja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Ibrahim bila dibina Kaabah, Nabi Ibrahim kata apa? Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Lepas dibina Kaabah, dia kata, wahai Tuhan, wahai Allah, utuskan seorang rasul di kalangan mereka yang duduk dekat Kaabah. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Di kalangan mereka ni, orang Arab ataupun orang siapa yang duduk kawasan ni, utuskan seorang yang lahir di kalangan mereka. Dia akan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Dia akan mengajarkan Al-Quran dan juga mensucikan mereka daripada syirik, daripada kekufuran. Dan jadi akhirnya Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di belakang Marwah sana yang hari ni jadi library itu. Itu story tu kat Mekah nantilah insya-Allah. Al-Jumu'ah tadi tu. Al-Jumu'ah tu lalu. Betul. Alright. So ni Mekah pada zaman Jurhum. Kita laju lagi. Yang belah kiri ni, kalau nak tengok sebelah kiri ni, okey, sekejap yang belah kanan tu. Ini zaman Qusay bin Kilab, ni zaman datuk moyang Nabi lah. Okey. Ni zaman moyang Nabi, sudah makin ramai orang datang. Sudah pada Qusay tu dah lahirnya, akhirnya Abdul Muttalib, pada Abdul Muttalib telah lahirnya Abdullah bapa Rasulullah SAW. Sudah pada zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad ni maka masa 500 tahun tidak ada Nabi. Okay, daripada Nabi Isa sampai Nabi Muhammad tak ada Nabi, tu yang zaman jahiliah berlaku tu. Tapi keturunan Rasulullah mereka tidak jahil. Mereka dipanggil ahli fitrah. Mereka ni orang baik-baik yang beramal dengan orang soleh daripada keturunan dulu. Dan akhirnya mereka menjadi ahli fitrah, orang baik-baik dan orang baik-baik. Nabi Ismail ni semua tauhid. Tauhid kepada Allah. Walaupun Nabi dah terputus 500 tahun tak ada Nabi, tapi keturunan mereka itu bukan keturunan Nabi, tapi mereka itu adalah orang yang baik-baik semua. Kan? Jadi tu tak ada Islam lagi kan? Bukanlah, dia panggil ahli fitrah dia panggil. Okey, ini zaman Qusay bin Kilab al-Qurashi, al-Qurashiyin maknanya orang-orang Arab Quraisy. Maknanya start orang Arab zaman jahiliah. Okey, sebelah kiri kita ni adalah tengok Kaabah pada mula dulu. Asalnya Mekah, asalnya dulu tak tanah je. Atau zaman Nabi Ibrahim yang tu. Okey, ini zaman Quraisy, zaman Arab Quraisy. Okey, di zaman sahabat Abdullah bin Zubair. Ini zaman khilafah Yusuf, Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ini zaman Osmani, tu hujung tu apa, zaman apa? Malaysia Madinah mu. Zaman Saudi. Yang sekarang kita pakai yang ni lah. So dulu dia rendah je, lama makin tinggi semua. So yang melengkung tu adalah Hijr Ismail, tempat Siti Hajar dan juga Ismail sentiasa duduk kawasan tu. Dan Nabi kata siapa yang masuk dalam tu, solat dalam tu ibarat solat dalam Kaabah. Okey, ini tak ada. Ada time tak jelas, so mana time khilafah ni dia orang nak masuk ke dalam Kaabah. Oh, betul dia keluar balik. Kaabah ni jadi panjang tu. Ahli kitab sebelum tu, sebelum zaman Nabi Isa. Selepas Nabi Isa tu ada ahli kitab lah, yang beriman kepada Nabi Isa. Doakan semua. Yang banyak cerita pasal Nabi ni. Sekali direzekikan Allah untuk datang ke Mekah dan juga Madinah. Nabi dan Amin. Khalifah ahli kitab tentang apa yang berlaku kat Nabi tu. Itu ada story dia kat belah depan tu. So ni cerita pasal kematian Abdullah bapa Rasulullah. So dalam sejarah cerita bapa Nabi meninggal ketika usia Nabi 2 bulan atau berapa bulan dalam perut Aminah. Okay. So kalau di masjid Nabi duduk kat area Madinah lah, tapi maksud tak dalam Madinah, nama tempat tu dulu lama lah Yasrib ke apa semua jadi ada satu perkampungan dekat area masjid Nabi sekarang ni dipanggil perkampungan Bani Najjar. Maknanya area kawasan Kubah Hijau tu juga belah tepi kiri Kubah Hijau tu. Thank you mu. Kita akan jumpa perkampungan Bani Najjar tu, kawasan kampung bapa Teringat yang zaman kita Muhammad bersama-sama. SAW, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita kat Madinah, dekat area tepi-tepi masjid sebelah kiri. Nabi balik kampung dia lah. Jadi bila mana Nabi belum lahir lagi masa tu tau. Nabi dalam perut Aminah. Ni cerita Nabi belum lahir lagi. Ni masa bapa Nabi kahwin dengan Aminah. Tahun kelahiran tu ni serangan tentera Yaman Abraha. Kan sebab Yaman dia ada satu tempat dekat Hadramaut, dia orang Yaman ni kan. Hadramaut pula dekat Sana'a. Sana'a. Dekat Sana'a ada satu tempat dia panggil Qulais. So tentera Abraha ni raja Yaman, dia ada binaan juga. Tapi dia keras sebab ramai orang pergi ke Kaabah. Jadi dia tak puas hati. Jadi dia dekat Sana'a tu dia ada satu kawasan Qulais, dia macam bulat.
dekat Old City, dekat Sana'a tu. Jadi dia tak puas hati, jadi dia nak datang dengan gajah dia nak serang Kaabah. Itu yang ni zaman apa sebelum Nabi dilahirkan, dan kerana tahun yang sama lah Nabi lahir, maka seperti dipanggil tahun gajah. Ini dalam suratul Fil cerita pasal tentera bergajah. So Abdul Muttalib di antara orang besar Mekah yang jaga Kaabah masa ni, dia serahkan kepada Tuhan. Dia kata, ya Allah, engkau yang memiliki Kaabah, hari ni ada orang nak hancurkan Kaabah, aku serahkan kepada kau. Akhirnya Allah hantar burung-burung ni, dia bagi sampel lah burung ababil yang bawa batu daripada Sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. So daging-daging daging gajah ni ibarat daun kering yang dimakan ulat. So tembus. Akhirnya mereka tak dapat nak hancurkan Kaabah. Tahun yang sama lah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan jadi terang, api Majusi padam, istana Kisra runtuh. Okey, pada tahun ni lah, saya panggil tahun yang kita lagi sikit. Okay. So kalau kita ingat cerita Nabi lahir, Aminah tak boleh susukan Nabi. Semua tu bersebab lah. Yang semua tu bersebab, sebab satunya Mekah berada pada tempoh yang sangat kritikal. Zaman jahiliyah, arak, zina, pembunuhan semua berlaku di Mekah. Jadi Allah nak jaga Nabi Muhammad SAW. Allah tak nak Nabi stay dekat Mekah. So antara sebab juga kenapa Aminah tak boleh menyusu tu, sebab memang sebenar Allah nak jadikan sebab kena ada orang lain yang susukan Nabi dan bawa keluar daripada Mekah. So antaranya yang pertama ibu susuan Nabi siapa? Ada dua orang ibu susuan Nabi. Halimah tu Sa'diyah. Mika tu isteri Nabi. Halimah tu Sa'diyah. Halimah tu Sa'diyah yang kedua. Oh, yang pertama. Yang pertama Suhaibah Al-Aslamiyah. Suhaibah Al-Aslamiyah ibu susuan yang pertama. Dalam riwayat cerita sama ada setahun ke 2 tahun disusukan Rasulullah. Lepas tu barulah Halimah binti Zuhaib As-Sa'diyah, berasal daripada perkampungan Bani Sa'ad, maka dapat gelar As-Sa'diyah. So Halimah As-Sa'diyah yang ceritakan bahawa dia orang ni, orang-orang kampung ni biasa datang ke Mekah. Mekah ni center lah. So cara dia orang nak buat pendapatan, dia orang ada susu, kebetulan baru beranak ada susu, jadi dia nak jadikan pendapatan dia dengan menyusu anak-anak orang. So dia pergilah ke bandar. So Mekah ni bandar lah. So dia orang pergi situ, semua orang dapat projek. Ni dapat rumah orang ni, dapat rumah. Halimah tu saja tak dapat. Rupanya Allah memang nak reserve dia. Sampai dah satu masa, unta yang dimiliki oleh Halimah tu Sa'diyah yang bawa dia datang daripada Bani Sa'ad ni, unta tu berlari tiba-tiba. Berlari. Pergilah ke belakang Marwah hari ni. Pergilah ke rumah Aminah. Unta tu pergi rumah Aminah dan dia stay situ. Jadi Halimah tu Sa'diyah pun rasa macam pelik apasal unta dia lari macam tu sekali. Akhirnya jumpa Aminah. Akhirnya Aminah layan Halimah tu Sa'diyah apa sekali. Tiba-tiba Halimah tu Sa'diyah nampak ada baby kat dalam tu. Dan Halimah tu Sa'diyah pun happy tengok baby tu. Dan bila dia cuba angkat, isteri Aminah bagi tahu lah aku tak boleh menyusu dan sebagainya. Jadi akhirnya Halimah tu Sa'diyah yang diceritakan dari riwayat, dia boleh menyusu sebelah je, sebelah lagi tak ada. Tapi bila adanya Muhammad dipegang saja, tiba-tiba dia rasa membengkak susu dia. Dan dia boleh menyusu Nabi SAW dan menyusu Rasulullah SAW daripada umur 2 tahun sampai umur 6 tahun. Keluar daripada Kota Mekah. Bawa keluar daripada Kota Mekah sebab memang Allah nak jaga Nabi SAW. Dan lepas umur 6 tahun tu, ni cerita lepas umur 6 tahun, akhir Aminah ambil balik Nabi. Ini khurujun Nabi ma'a ummihi ila Madinah iaitu Yasrib wa wafatu ummihi fil abwa qabla al-bi'tsati nabawiyah. So lepas umur 6 tahun Aminah jaga balik Rasulullah SAW. So Aminah bawa Nabi pergi Yasrib, pergi ke tempat tadi itulah yang Abdullah tadi tu, perkampungan Bani Najjar tadi tu. Nak bawa tunjuk inilah kampung Abah, inilah ayah kamu dekat sini semua. So on the way back, dalam keadaan nak pulang balik daripada Madinah, daripada perkampungan Bani Najjar tu, ingat Bani Najjar, kalau kita menghadap kiblat, ni Kubah Hijau, Bani Najjar ada di sini. Tu perkampungan Bani Najjar. So dalam perjalanan balik daripada perkampungan Bani Najjar, Nabi masa tu umur 6 tahun lebih kurang, 6 ke 7 tahun. Aminah dengan pembantunya itu Ummu Aiman, 3 orang ni. Dalam perjalanan balik, Aminah sakit, demam, panas, dah kena meninggal, dah kena dikebumikan dekat Abwa, satu tempat. Kalau daripada Madinah ni lebih kurang sejam setengah. Sebuah bukit yang tak ada apa-apa dan tidak dijaga langsung kawasan tu, tapi orang dapat kenal pasti itulah makam ataupun kubur Sayyidatina Aminah. Jadi dekat Abwa nama tempat dia. Jadilah yatim piatu. Jadi Nabi pengsan dia bila Aminah. Dia cerita dalam riwayat Nabi balik dengan Ummu Aiman bawa Nabi memang pengsan. Yang Nabi tak bangun-bangun. Jadi yang jaga Nabi siapa ni? Cerita kat area ni pula Abu Talib jaga Nabi. Abdul Muttalib tu. Daripada umur Nabi 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun Abdul Muttalib pula meninggal. Jadi yang jaga Nabi siapa? Abu Talib pula, pakcik Nabi. Daripada umur
8 tahun sampailah umur 51 tahun. Sampai umur 51 jadi umur Nabi, jadi masa Nabi muda, sebenarnya Nabi umur 20-an, 22, 23, 24 Nabi banyak urus niaga, banyak buat bisnes sebagainya. Sehinggalah Khadijah minat bila urus niaga dengan Muhammad. Dia sangat terkenal, orang pun suka dia. Akhirnya Khadijah juga Khadijah juga suka Nabi SAW. Akhirnya mereka berkahwinlah. Dia cerita pasal dengan Khadijah kahwin dengan Rasulullah SAW. Okay. Masa ni yang jaga Nabi Abu Talib lah. Abu Talib yang jadi tulang belakang Nabi. Abu Talib merupakan menteri juga. Dia adalah pembesar Quraisy yang disegani jugalah dekat Mekah. InsyaAllah kita banyak kat Buhirok peristiwa wahyu pertama. Peristiwa wahyu pertama yang ni cerita pasal permulaan dakwah Nabi. Nabi dakwah senyap kan kat rumah Arqam. Dia ada Arqam dekat area Bukit Sofa tu, tempat kita sa'i tu. Situ rumah, ada satu rumah seorang pemuda, orang muda. Nabi jadikan sebagai tempat untuk berhimpunnya orang-orang awal Islam ni. Sebab masa tu siapa yang mengaku beriman dengan Nabi memang kena seksa. Ada yang kena seksa mak ayah mati dan sebagainya. Tadi mereka berkumpul di satu rumah. Ini kawasan Bukit Safa Marwah ni. Tempat kita sa'i sekarang ni. So ada satu kawasan dekat tengah-tengah antara Safa Marwah tu, area lampu hijau tu ada pintu keluar dululah, ada pintu keluar. Ada satu rumah dekat kawasan tu namanya hari ni ada pintu dipanggil Bab. Fatimah sendiri pun sebenarnya dah beriman dengan Muhammad. Lagi-lagi dia frust, akhirnya dia pergi rumah Fatimah. Masa Fatimah tengah baca surah Taha, yang orang kata surah melembutkan hati ni. Yang masa tu Umar Al-Khattab bila masuk di rumah Fatimah, dia terus tampar, dia terus pukul adik dia. Tiba-tiba dia rasa menyesal sebab adik Ni dia tanya apa kamu buat. Akhirnya Fatimah beritahu aku baca. Dia baca surah Taha tu. Dia kata hidayah turun kepada Umar Al-Khattab menerusi surah Taha. Umar terus keluar daripada rumah Fatimah. Dia terus pergi ke rumah Arqam. Dia ambil Arqam. Sahabat yang berumur daripada rumah ni, dia nampak Umar datang, semua suspend lah. Sebab rumah ni tersembunyi. Rumah ni celah-celah bukit. Lama dah ada orang duduk diam macam tu. Bila Umar datang, dia suspend. Semua takut kata habis dah Umar datang. Abu Bakar kata tu, kalau dia datang nak bunuh Rasulullah, kita akan tahan Rasulullah. Jadi kalau dia datang Islam, kita akan berikan kesejahteraan. Ya Umar datang, dah akhirnya Umar pegang pedang. Umar lepas pedang depan Nabi. Dan Umar Islam di hadapan Rasulullah di rumahnya. Alhamdulillah. Ini start orang-orang Ethiopia, orang Afrika, macam-macam orang datang ke Mekah, melakukan perdagangan dan sebagainya. So, semua ni cerita pasal Mekah dan makin subur lah. Mekah dan makin maju semua. Okay, kita akan cerita apa Ini cerita Isra Mi'raj. Terus Isra Mi'raj, yang sama cerita tu cerita Nabi pergi Taif. Okay, sebab lepas umur Nabi 51. Palestin. Umur Nabi 51 tahun. Umur Nabi 51 tahun, datuk Nabi yang jaga Nabi, pakcik Nabi nama Abu Talib tadi meninggal dunia. Tahun yang sama isteri Nabi nama Khadijah meninggal dunia. Dipanggil tahun kesedihan. So Nabi sedih sangat. Dalam tekanan, dakwah pun tekanan. Sedih pula orang-orang tulang belakang Nabi juga meninggal tahun itu. Masa tu umur Nabi dah 51 tahun. Okey, Nabi pergi Taif. Tu cerita Taif lah yang gambar anggur-anggur apa semua ni. Pagi tak tidur tak? Pagi tak tidur? Belum hijrah lagi, belum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Dan Nabi pergi Taif. Tu cerita Taif. Kita pergi Taif. Tengoklah macam mana. Setahun Nabi kat Taif. Mantap. Nabi pergi Taif nak dapat sokongan lah sebab pakcik dah mati, isteri dah mati, orang makin tekan Nabi. So Nabi keluar ke Taif. Ini kota pertanian lebih baik. Tapi berita daripada Mekah yang memburukkan Nabi itu menyebabkan orang Taif jadi jahat. Dia akhirnya Nabi duduk dekat sehingga berumuran darah Rasulullah SAW. Sehingga kata Zaid bin Harisah Nabi pergi berdua masa itu.
Zaid bin Harisah beritahu sehingga aku mendengar betapa banyak darah Rasulullah yang mengalir ke tubuh badan sehingga aku dengar kocakkan darah pada sampailah akhirnya Nabi lari orang berbalik batu sampailah Nabi berlindung dekat sebuah kebun yang dimiliki seorang Yahudi, iaitu Syaibah dan ada anak dia, Utbah dan Syaibah, dua orang anak kepada Utbah. Jadi dua orang ni memiliki kebun yang besar kat Taif, kebun anggur. Bila Nabi SAW lari, so dia orang ni tak Islam dan dia pelik kenapa ada orang nampak jahat dengan seorang lelaki macam ni. Dia tak kenal apa siapa lelaki ni. Tapi nampak semua orang batu jadi sebagai tanda kemanusiaan, dia orang sedih dan dia orang rasa kesian, jadi disuruh membantu dia nama Adas. Membantu dia pergi Misr bawa anggur kepada Rasulullah dan juga Zaid bin Harisah. Anggur dekat kebun anggur tu. Biasa Nabi nak makan anggur tu, Nabi sebut Bismillah dengan nama Allah. Adas ni berasal daripada Ninawa, iaitu Iraq, utara Iraq, tempat Nabi Yunus AS. Ninawa ni sebuah kawasan, iaitu kawasan kaum Nabi Yunus. Cerita Nabi Yunus kena telan ikan Nuh tu, ikan paus tu. Sebab Nabi Yunus tinggalkan kaum dia dalam keadaan kaum dia hampir-hampir nak beriman dah ni, tapi Nabi Yunus dia tinggal. Jadi Allah uji dia dengan ditelan dalam ikan paus yang besar tu. Jadi Adas ni berasal daripada Iraq tu, daripada Ninawa, utara Iraq. Dia duduk di Taif. Lama dah dia tak dengar pasal perkataan Allah tu. Bila Nabi sebut Bismillah, dia pun terus tanya, siapa kau? Sebab perkataan ini tidak pernah disebut di kawasan ni. Tapi yang pernah menyebutnya ada seorang lelaki yang aku ni berasal daripada Ninawa. Ada seorang lelaki yang pernah menyebut dia. Maka Nabi pun tanya, kau ni daripada mana? Aku daripada Ninawa. Maka Nabi pun sambung cerita. Nabi kata apa? Aku ada seorang lelaki dekat sana nama dia Yunus Ibn Bila doa tu Nabi macam dah tak ada apa-apa dah. Ya Allah, aku mengadukan kau lah ya Allah. Aku dah tak ada siapa-siapa. Kepada siapa kau nak hantar aku ni? Kepada orang yang nak wasakkan aku? Atau kepada siapa? Allah Nabi sebut benda tu. Jangan sampai Nabi dah tak tahu nak buat apa dah. Kalau inilah semua cara kau nak buat kat aku, maka aku reda ya Allah. Aku harapkan semoga engkau memberi bantuan kepada aku. Dan akhirnya itulah antara doa Nabi SAW. Dan disebabkan doa itu juga sebenarnya di Taif ni orang dipanggil orang Bani Saqif. Orang Bani Saqif ni buat jahat kepada Nabi tapi Nabi tak balas jahat kepada dia. Itu kita kena belajar daripada Rasulullah SAW. Kita ibarat pokok yang berbuah, orang baling kayu, orang baling batu, tapi kita hadiah buah kepada dia. Nabi SAW, Nabi doakan kebaikan kepada dia. Dan sebenarnya cerita pasal Nabi doa baik kepada Saqif, kepada Bani Saqif orang Taif ni, lepas Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Dalam riwayat cerita Abu Bakar jadi khalifah, antara Bani Saqif, orang-orang Taif antara orang yang kuat dengan Islam. Dan ada riwayat cerita ni doa Nabi ni, maknanya lepas Nabi wafat, orang Saqif yang dulu tolak Nabi, dia orang yang kuat pegang Islam.
Dan ada cerita riwayat yang mana yang bawa Islam ke belah benua India ni, India, Pakistan, Bangladesh ni, iaitu orang so penting kita balas baik pada orang yang buat jahat. Okay? So ini bukan semata-mata Nabi nak buat satu helah. Kita jangan nampak dari sudut helah. Okey, Nabi dapat apa pun. Kalau orang Quraisy masuk rumah Nabi tengok, Ali. Nabi nak prank je kan? Kan? Nabi dapat apa prank? Sebenarnya bukan. Nak ceritanya bahawa rumah Rasulullah sangat terkenal. Nabi ni sebelum jadi Nabi, dia adalah Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Sehingga kan orang-orang Quraisy yang ada harta ni, dia tak percaya kawan-kawan yang percaya Muhammad. Jadi dia orang ada harta, dia akan bagi Muhammad yang akan jaga. Jadi Rasulullah akan jaga barang dia orang. Bila Nabi diperintahkan untuk berhijrah, amanahnya Rasulullah SAW, Nabi tak akan biar bila orang yang Nabi sendiri sebenarnya. Siapa yang Al-Amin? Sampai betul sekali ya, Nabi punya committed dengan dia punya amanah, dia punya integriti dia. Sebab orang nak percaya dia akan buat kepercayaan. Orang ni tak suka dakwah dia saja. Okay, so tujuan Ali untuk ganti tempat tidur Nabi adalah bukan kerana Nabi nak berlakukan khilaf semata-mata, tapi nak bagi tahu bahawa Nabi tetap akan jaga harta orang. Dan akhirnya orang lain tolong jaga harta tu bagi pihak Nabi SAW. Alright, ni cerita pasal hijrah. Bila Nabi hijrah, Nabi singgah kat Gua Sur. Kan kat Gua Sur tak jauh, Nabi stay dekat 3 hari kat Gua Sur. Saya rasa dah bawa kat Siddiq. Okay. Bantu bawa lah masuk ke Madinah. Ini pun cerita hijrah. Kita cerita banyak tu lah. Cerita hijrah. Hotel yang dekat dengan Afghan ni semua dimiliki oleh orang Yahudi. Ni semua kawasan Yahudi ni. Dia panggil Jewish settlement. Ni belah sini belah Kristian sampai sekarang masih ada lagi. Ni Dome of the Rock kan. Yang bawah dia ada batu yang dikatakan dipercayai bahawa batu itulah Nabi berpijak untuk naik ketika Mi'raj. Subhanallah asra bi amrihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. So Nabi stay dekat area tengah-tengah ni. Kita jangan nampak masjid ni, masa tu tak adalah masjid ni. Kosong lah, tanah berbatu dan sebagainya. Nabi duduk dekat area sini, Nabi mengimamkan para Nabi tu kan. So Nabi mengimamkan para Nabi tu dekat area nombor 39 ni. 38, 39 tu yang dikatakan lokasi Nabi mengimamkan para Nabi. Cuma soalan saya, Nabi kiblat ke mana masa tu? Sebab lepas Nabi turun Mi'raj,
Masya-Allah. Tapi lepas Allah turunkan solat kepada Nabi, Nabi balik ke Mekah, Allah perintahkan menghadap sini. Masa Nabi sebelum dapat solat, Nabi menghadap sana. Masa Nabi dah dapat solat dekat Mekah, Nabi menghadap sana. Okey. Okey. Tahun depan tu berlaku hijrah kan? Lepas Isra Mi'raj, tahun kesedihan tadi kat belakang tu. Tahun selepas tu tahun hijrah. Nabi duduk tengah-tengah namanya Madinah. Mana setahun setengah, 16 bulan total up. 16 bulan Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa ke sana. Nabi nak menghadap ke sana. Bila kita duduk Madinah ni sebenarnya kita sedang menyatukan antara dua kiblat. Kan? Kita dapat dua-dua kiblat sekali. So Nabi semayang ke area situ mengimamkan para Nabi. So bawah Dodok tu memang ada batu, cuma dia bukan batu tergantung lah. Kadang-kadang orang ambil gambar, nampak ada batu tu sebab dia ada satu lubang boleh masuk bawah tu. So then bila kita duduk bawah, kita nampak ada batu atas kepala kita kan. So bila kita ambil gambar, nampak macam ada batu tergantung. Sebenarnya dia bukanlah batu tergantung, dia hanya batu yang melengkung, yang besar. Batu tu untuk apa tadi? Dia taklah tergantung betul-betul. Cuma ada juga pandangan ulama sebut dia bergerak. Tu akhirnya dia menyebabkan dia melengkung tu. Tapi taklah dia terapung pula. Taklah. Tu bukan. Itu batu belah tu bertangkup. Okey. So Nabi SAW datang dengan burak dan diceritakan dalam riwayat burak Nabi tambat dekat luar masjid lah. Nabi tak pernah masuk kawasan masjid. Nabi tambat dia dekat area tepi dinding ni. Ni dia panggil Hayatul Burak ataupun dinding burak. Ni yang tembok ni kan. Okey. So orang Yahudi, okey, ni dinding ni ada satu tempat kat tengah-tengah ni, ada satu masjid. Kalau belah sana nampak masjid tu, dia panggil Masjid Burak. So dalam masjid tu kalau kita turun bawah ada satu chain, ada satu macam gelang simbolik lah bahawa Nabi pernah tambat burak situ. Okey. So binatang tak dibenarkan masuk dalam kawasan masjid, so Nabi letakkan binatang di luar walaupun di burak. So tu opposite sebelah sana adalah Masjid Burak. Opposite sebelah sini ni dipanggil Wailing Wall ataupun dinding ratapan orang Yahudi baca kitab Talmud tu. So ada nampak kawasan lapang tu. So orang Yahudi dia baca kitab Talmud tu dekat area situ lah. Tu. So ada diceritakan dalam riwayat batu tu nak mengikut Nabi naik. Tu yang akhirnya dia macam bergerak dan akhirnya dia melengkung. Tapi ada pandangan juga mengatakan bukan batu bergerak, memang batu tu kawasan ni kawasan berbukit. Al-Aqsa, Baitul-Laham, Jerusalem semua ni kawasan yang berbukit. Dan memang Palestin ni memang tanah tinggi. Batu tembok orang musim panas dia sejuk kawasan tu sebab dia tanah tinggi. So semua ni Masjid Al-Aqsa yang orang guna sebab sekarang untuk semayang, dekat sini pun orang guna semayang. Kat sini pun dipanggil masjid Qubatus Sakhra, masjid juga. Sini pun masjid juga, ada Masjid Burak. Kat situ pun masjid juga, dipanggil Masjid Marwani. So ada banyak masjid dekat area Masjid Al-Aqsa sebenarnya. Maksudnya di petak luar besar ni ke ataupun petak kecil dalam? Petak luar besar kan? Bukan yang ni. Yang ni dia punya tembok ni yang dalam ni. Dalam Dia sebenarnya compound ni lah. Yang ni sampai sini sampai ujung ni. Oh, daripada maknanya 38, 36, 39, 5, 33, 5. Mana situ? Yang semua tu. Sini 13, 32 tak lah. Sini tak. Okey. Yang direbut oleh Yahudi tu. Yang kata Yahudi duk korek bawah tu nak cari Haikal Sulaiman kan apa benda semua tu bawah ni lah. So bawah ni semua memang semua banyak excavation. Orang Yahudi duk gali macam-macam nak cari apa King David apa macam-macam lah kan. Yang gold tu lah yang dia Bawah tu. Dia panggil bukan yang ni. Yang ni tak. Bukan. Sampai sekarang dah lupa lagi. Dan Masjid Al-Aqsa ni di bawah tanah dia merupakan Masjid Al-Aqsa yang asal yang zaman Sayyidatina Maryam. Yang kita mihrab Maryam zaman Nabi Zakaria tu semua tu bawah Masjid Al-Aqsa ni. So siapa yang pergi Masjid Al-Aqsa boleh turun tangga bawah tu. Nampak ada yang tembok kecil tu kan. Ada kubah kecil kat depan masjid tu. So situ ada tangga dia ke turun bawah. Situ kita akan jumpa lokasi mihrab sebenar Sayyidatina Maryam. Kan masa dia Nabi Zakaria jaga dia yang dia dapat makanan apa semua tu kat bawah. Bawah kawasan ni. Rumah Nabi tu. Yang tadi juga. Yang rumah Nabi dengan apa ada dekat kubah Nabi, macam mana Nabi dikebumikan, tu ada dia punya peta. Cuma dia skip peta tu. Ini cerita pasal Qaswa ni unta Nabi.
JS ada request buat kontes pergi Al-Aqsa. Buruk. Dia macam kuda dan macam keldai, gabungan antara kuda dan keldai. Yang main Lampung ni kan? Tak payah, dia punya banyak yang kita ni. Kita nak pergi tempat Nabi ni mana? Sana. Rumah-rumah tu. Betul. Yang rumah-rumah ni penting. Ni last ni, last. Ini cerita pasal perang ni, itu perang Uhud. Tu perang Uhud. Tu Bukit Uhud kan? Tu perang Uhud. Pergi. Ini perang Khandak yang dia cerita tadi, perang Khandak tu yang dia gali parit tu. Ni kira replika dia buat perang Khandak lah ni. So yang belah sini tak ada apa-apa, ni lebih kurang cerita Nabi masa kecil-kecil. Nabi suka binatang apa semua, ni zaman sejarah Nabi masa kecil lah. Yang ni nanti masa kita round area Masjid Nabi, kita akan cuba cerita story, kita akan keliling. Hotel kita kat belakang ni kan. Golden Tulip dekat sini. So kita akan round ni. Kita akan cerita apa yang ada sejarah dekat sekitar Masjid Nabi. Alright. So sebenarnya bila kita sembahyang dalam ni, semuanya adalah rumah sahabat-sahabat ni. Ni semua kawasan kebun kurma dulu ni. Okay, jadi Raudhah sini. Ni Raudhah. Laluan sikit jap. Okay, ni Raudhah. Kalau muslimat akan masuk ikut sini, sepanjang sini kan. Kalau lelaki dia akan masuk Babus Salam, dia akan lalu depan dia. Oh, kami yang kat tepi tu, maknanya kami dari sudut pandangan tepi lah. Tepi lah maknanya. Dinding Nabi sebelah kiri kan. So sini Raudhah. Okey. Ni Raudhah. So kepala Nabi dekat sini. Derek. Bahu. Kepala dekat area bahu. Cuma dia Detailnya dia dekat situ. dia jatuh sikit lah. Dia akan ke bawah. Okey, tingkap ni apa fungsi dia tingkap ni? Yang hari ni orang nampak dom warna hijau, ada nampak benda kempung kat atas dom tu. Pasal tak? Orang kata ada orang nak curi jasad Rasulullah. Tiba-tiba kena panah peti. Roh dia apa, jasad dia melekat dekat situ, tak boleh diturunkan. Itu semua cerita tipu. Cerita betul dia apa dia? Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab berlaku kemarau yang sangat panjang dekat Madinah. Okey, so mereka refer kepada Sayyidina Aisyah, kita buka bumbung makam Rasulullah tu. Kita tanya hari ni pun dia tak nak jawab benda tu. Dia kata ni tempat orang buka tingkap nak cuci kubah je. Kenapa? So cerita tu tak boleh disembunyikan. Kita tengah cerita betul. Kenapa? Dalam Sunan Ad-Darimi cerita benda tu. Kenapa? Biasalah Saudi dia tak nak sangat cerita, nanti orang buat benda pelik-pelik kawasan ni kan. Nanti orang request suruh buka tingkap. Memang kalau boleh kita nak request pun. Corona dah dekat 2 tahun. Kan? Request lah buka tingkap. Rahmat Allah dapat rahmat Kalau Tawasul. buka tingkap tu, kita pasti, kita yakin Allah hilangkan masalah kita sekarang. Sebab Sayyidina Aisyah suruh buka tingkap. Okay? Jadi bila dah hilang masalah, tutup je tingkap tu. Sebab Aisyah sebut, bagi dalam Sunan Darimi sebut, biar Rasulullah dengan langit tu tidak ada sebarang hijab. Penting kita bertawasul dengan Rasulullah SAW. Jadi kita ingat kaedah kita dalam Islam, al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Kalau ada setengah ulama dia ada pandangan dia tak boleh mengatakan pandangan orang lain salah selagi mana orang tu ada pandangan dan ada asas dan ada sandaran yang kuat.
Okey. Jadi para sahabat mereka bertawassul dengan Rasulullah SAW. Kan Khalid Al-Walid bertawassul dengan Rasulullah SAW. Para sahabat sampai mereka cari kesan-kesan Rasulullah ni untuk mereka buat apa-apa masalah mereka mengadu, mereka guna Rasulullah SAW. Walau dalam Al-Quran juga Allah sebut, walau dalam surah An-Nisa, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajadallaha tawwabar rahimah. Ini ayat dia sangat spesifik cerita. Allah beritahu, wahai Muhammad, kalau ada di kalangan mereka, itu orang-orang yang datang kepada kamu wahai Muhammad, mereka rasa mereka menzalimi diri mereka, mereka rasa mereka berdosa. Dia pergi kepada engkau wahai Muhammad, dia minta ampun kepada Allah, wastaghfir lahum rasul. Nabi akan tolong minta ampun bagi pihak ini. Dan itu jelas dalam surah An-Nisa. Jadi kita bertawassul dengan Rasulullah. Ini kawasan tak ada bumbung. Kenapa tidak harus tak? Untuk urusan proses ni lah. Sebab masa tu Nabi disolatkan seorang demi seorang, bukan berjemaah, seorang demi seorang demi seorang. Ambil syafaat ni. Jadi dikebumikan. Nabi kata di mana aku mati, di situlah aku di tanah. Jadi korek tanah dekat situ, Rasulullah SAW dikebumikan dekat kawasan tu. Okey, dah akhirnya barulah jadi makam, jadi kubur tu Okey. Sini lah Okey. kubur tu. Ujung sana tu nampak ada 3 kan. Start Abu Bakar masuk. Okey. Abu Bakar belah kanan. Abu Bakar yang nombor 2 lah, tengah-tengah tu. Masuk kepala Abu Bakar dekat bahu Rasulullah. So yang ketiga Umar Al-Khattab. Bila Umar start letak sabir kat tengah-tengah warna hitam tu. Sebab Umar adalah bukan mahram kepada Sayyidina Aisyah, Abu Bakar adalah bapa Sayyidina Aisyah. Jadi masa tu Aisyah duduk boleh masuk macam tu je, tanpa tutup aurat semua sekali. Cuma bila masuknya Umar, Aisyah tutup aurat, walaupun Umar dah duduk di dalam tu, tapi kerana sifat yang ada malunya pada Aisyah. Dan ini semua adalah orang yang hidup, tidak mati pun sebenarnya. Jadi Aisyah dia buat satu tabik kat situ sebab Umar dah start masuk situ. Sebenarnya bila dah buat tabik boleh ni lah. Jadi Aisyah maknanya dia boleh buka aurat dia lah, dia boleh buka auratnya. Tersepit ni. Ustaz, betul ke yang Sayyidina Umar dia malu dan dia jumpa dengan Aisyah, dia nak minta tempat? Sayyidina Osman dia tak nak dikebumikan di sini, padahal dia boleh je nak kubur sini. Tapi dia dikebumikan di Baqi'. Sayyidina Osman yang minta dengan Aisyah. Ini cerita Baqi'. Dalamnya Rasulullah. Dalamnya tanah, kalau kita consider tanah dalam ni. Okey. Dalam ni tanah. Bermaksud kalau kita ziarah Nabi, kita tengok dekat pagar yang ada lubang tu. Sebenarnya kita sedang memandang wajah Rasulullah sebenarnya. Kat mana? Kat mana? Kiri ke kanan. Rasulullah menghadap kiblat kan. Kita membelakangi kiblat. Sebenarnya kalau kita nampak tengok lubang besar tu kan. Lubang besar yang ketiga tu. Yang orang yang kaum muslimin boleh tengok tu. Yang orang lelaki lalu depan ni. So bila kita lalu jumpa lubang pertama, lubang kedua tu tak ada apa-apa.
Kalau kita teropong dalam tu kosong-kosong, tu rumah Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Lumpur lubang yang ketiga dia tulis satu sign ni, hatatu haza maqam Rasulullah. Ini adalah makam Rasulullah. So Nabi dia duduk dalam ni penuh dengan tanah. So seolah-olahnya kalau kita buang kelambu warna hijau tu, kita buang dinding tu, kita akan jumpa dalam tanah adalah Rasulullah. Masya-Allah. Dan so maksudnya kalau kita jenguk bawah tu, kita sedang memandang direct dengan Rasulullah SAW. So kita bagi salam tu, kita cakap, ya Allah, haramkanlah wajahku daripada api neraka, aku memandang wajah Rasulullah. Kita boleh sebut macam tu lah. Selepas tu kepala Sayyidina Abu Bakar, lepas tu kepala Sayyidina Umar. Jadi paket sebelah sana lah kan. Ustaz, kalau masa dekat Kubah Hijau kita ziarah daripada luar, kalau kita nak doa ke apa, kita menghadap Kubah ke? Itulah sebenarnya memanglah sebaik-baik doa menghadap kiblat. Okey. Cuma kita ni 3-4 hari jaga dengan Nabi. Tak sanggup kita nak membelakangkan Nabi. Itu je cerita dia. Kan? Jadi kita nak menghadap Nabi bukanlah maksud kita nak minta dengan Nabi, kita minta dengan Allah. Kan? Cuma yalah dia nampak tak berapa cantik dia sudut susunan. Kalau kita Adapun kalau orang perempuan duduk belakang Nabi ziarah dekat Raudhah, memang Nabi duduk depan dia kan. So senang dia berdoa menghadap kiblat dan masa sama dia memandang Rasulullah daripada belakang. Tapi yang jaga tu dia tak dia kata aja dia suruh Dia tak bagi kita dia bagi doa macam tu, dia suruh menghadap kiblat. Sebab pada dia macam kita menyembah kubur lah, menyembah kalau kita tangkap gambar, tak ada. So cerita kes orang yang nak curi jasad Rasulullah yang terabuk kat atas tu sebenarnya tak ada lah. Yang Tu yang nampak kat kubah mana ada ni. tingkap sebenarnya kan. Ustaz, kalau kita belakang kan Kubah Hijau, Ustaz. Yang cerita pasal Yahudi korek bawah tu akhirnya dia letakkan tebing tu kan. Itu betul. Itu je cerita dia. Yang tu Satu ada. lah, pernah sekali je lah. Itu sekali. So tak ada yang naik atas ada. Yang tu ada. Dah hampir sekarang. Dan maknanya zaman khilafah yang akhirnya buat dinding dalam. Bawah tu tak mesti habis lah. Ustaz. Kalau kita kan Kubah Hijau belakang, kita pun tangkap gambar membelakangi Nabi, tak apa ke? Tak apa. Ini cerita rumah Nabi dengan isteri semua. Dia sekali lah rumah lain. Buat kopi dekat.